Assalamualaikum, nama saya Ayuna Nabila binti Ramli dari kelas AO 3.1. Saya akan membentangkan atau menerangkan tajuk Satu Malaysia dalam bab pembangunan negara bagi subjek pengajian Malaysia 2. Yang pertama, saya akan menerangkan pengenalan Satu Malaysia. Satu Malaysia juga disebut Satu Malaysia ialah satu gagasan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak pada 2 April 2009. Intipati gagasan ini idea satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik, sub-etnik dan kebudayaan. Semua pihak mestilah bersama-sama menjayakannya. Pelaksanaannya bukan buat semalaman tetapi secara transformasi. Ia adalah kesinambungan konsep daripada dua kepimpinan terdahulu dalam membawa Malaysia menjadi sebuah negara maju. Seterusnya, aspek utama ialah sikap saling hormat menghormati dan menerima dan sikap menerima di antara satu sama lain. Masyarakat majmuk di Malaysia perlu disatukan melalui Satu Malaysia. Selain itu, hubungan kaum dipereratkan bagi jangka masa panjang. Tiada perbezaan antara bandar, luar bandar dan kumpulan etnik. Sekiranya mereka mempunyai potensi berhak mendapat bantuan kerajaan berbanding anak-anak golongan yang berada, yang sudah tentu mempunyai peluang pendidikan yang terbaik. Selain itu, kerajaan menawarkan akses pemula dengan menyediakan data permainan yang adil, tetapi kita sebagai kerajaan tidak berkemampuan untuk memastikan penghasilan yang sama. Akhir sekali, prinsip utama yang mendasari Satu Malaysia adalah kebersamaan dan kekitaan dalam satu keluarga besar. Seterusnya, matlamat. Yang pertama, mengekalkan dan meningkatkan perpaduan. Satu Malaysia bermatlamat untuk mengekalkan dan meningkatkan perpaduan dalam kepelbagaian yang selama ini menjadi kekuatan Malaysia, serta rakyatnya, dan kelebihan ini akan dipelihara sebagai bekalan terbaik kita untuk menghadapi sebarang cabaran. Yang kedua, mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat. Satu Malaysia juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan rakyat, berpaksikan keutamaan rakyat, seperti terpamer melalui slogan yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak, iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Nilai-nilai Satu Malaysia. Terdapat 8 nilai yang diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak dalam konsep Satu Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti. Nilai yang pertama yang saya ingin terangkan ialah budaya kecemerlangan. Pengalaman budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Nilai yang kedua, ketabahan. Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka. Seterusnya, nilai rendah hati. Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. Dalam Islam juga, rendah hati dikatakan tawaduk. Sifat rendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam. Begitu juga dengan budaya dan sifat masyarakat Melayu yang menghormati orang yang merendah diri. Yang keempat, nilai penerimaan. Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan atau pelaksanaan. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif, menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas. Yang kelima, nilai kesetiaan. Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Kesetiaan kepada raja dan negara adalah prinsip kedua dalam rukun negara, wajib dipegang erat oleh rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. Yang keenam, nilai meritokrasi. Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara. Yang ketujuh,
nilai pendidikan. Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Akhir sekali, nilai integriti. Nilai integriti adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan rakyat. Selain itu, slogan dan logo. Slogan Satu Malaysia pada tahun 2009 adalah rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Slogan pada tahun 2010 pula ialah Satu Malaysia Menjana Transformasi. Slogan-slogan tersebut juga adalah tema sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke-52 dan ke-53. Manakala pada tahun 2011 pula, tema transformasi berjaya, rakyat sejahtera dan slogan pada tahun yang lain. Logo Satu Malaysia terbentuk dari nombor 1 dan berlatar belakangkan bendera Malaysia. Logo tersebut melambangkan visi negara, iaitu untuk mewujudkan satu masyarakat yang berpadu dan mempunyai semangat cinta akan negara berpandukan perlembagaan negara dan rukun negara. Kepentingan dan fungsi dasar Satu Malaysia. Kepentingan dan fungsi dasar Satu Malaysia mempunyai 3 sudut, iaitu sudut politik, sudut ekonomi dan sudut sosial. Sudut politik. Dalam aspek politik, gagasan ini perlu tulus dan mencakupi pelbagai fahaman politik negara. Pihak pembangkang maupun pihak kerajaan bukan sahaja perlu bersama dalam menjayakan gagasan ini, malahan perlu mengetepikan ideologi dan kepentingan politik mereka. Seterusnya, persaingan politik perlu diketepikan dan pembentukan sasiah yang baik merupakan contoh yang berguna kepada masyarakat. Sikap sukar menjatuhkan pula amat bertentangan dengan gagasan Satu Malaysia yang lebih bersifat menggalakkan dan mendukung usaha ke arah pembentukan bangsa Malaysia. Akhir sekali, konsep Satu Malaysia bukanlah satu wawasan atau gagasan pemikiran baru. Sebaliknya, konsep Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, lebih merupakan satu konsep dalam bidang pentadbiran yang menyarankan pemimpin-pemimpin kerajaan menjalankan tugas dengan lebih cekap, amanah dan bertanggungjawab demi kepentingan rakyat. Seterusnya, dari sudut ekonomi. Pada aspek ekonomi pula, dasar Satu Malaysia lebih memperlihatkan penghapusan dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh penjajah barat, iaitu British sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Yang kedua, monopoli bangsa tertentu ini mampu dipecahkan menerusi dasar-dasar yang dibentuk oleh ahli-ahli Dewan Parlimen menerusi kaedah perlembagaan negara. Dalam hal ini, bantuan dan sokongan daripada kerajaan mampu memberi peluang dan suntikan semangat kepada seorang individu yang berusaha untuk mencebur diri dalam bidang yang berpotensi. Yang terakhir, dasar ekonomi baru telah diwujudkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 70-an untuk membanteras kemiskinan serta menyusun semula masyarakat. Di samping itu, dari sudut sosial, setiap kaum di negara ini tanpa mengira latar belakang atau agama diberi keadilan yang baik bagi dari segi kebajikan dan aspek-aspek sosial yang penting. Seterusnya, aspek agama dan kepercayaan setiap bangsa di Malaysia turut diambil kira dalam usaha menjayakan gagasan Satu Malaysia. Hal ini kerana agama dan kepercayaan merupakan pengaruh terbesar dalam menghasilkan keputusan yang melibatkan pertimbangan yang dilakukan oleh aspek lain. Akhir sekali, sensitiviti agama dan perkauman perlu dijaga dan tidak boleh dipermainkan bagi tidak menimbulkan kemarahan dan ketegangan yang seterusnya menjadi menidakkan kejayaan gagasan ini. Kesimpulan, natijahnya, konsep Satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip rukun negara. Perkara yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan mengamalkan bahawa segala tindakan perlulah mengutamakan kepentingan negara. Sekian, terima kasih.